Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terimalah pembentangan Business Model Canvas daripada kami. Perniagaan kami bernama OB. Kami beroperasi di Lot 14883 Taman Desa Wira, Tok Jembal, Kuala Terengganu. Pada logo OB, terdapat ikon donat yang digunakan bagi mewakili produk kami iaitu Donat Mini Premium. Ikon beruang juga yang berbeza-beza dipilih untuk menjadi maskot perniagaan kami serta simbol kepelbagaian. Manakala B adalah perkataan bahasa Inggeris yang wujud pada awal abad ke-21 dalam kalangan belia di komuniti bandar, singkatan BABE atau Baby dan singkatan kepada Before Anyone Else. Donut is Bay merupakan slogan kami yang bermaksud donat adalah kesayangan semua. OB mempunyai visi iaitu untuk memberikan pengalaman yang unik buat pelanggan dengan menawarkan donat berkualiti premium kami yang dibuat dengan cinta pada harga yang berpatutan. Misi kami pula, pertama, menyediakan serta mengekalkan kualiti premium donat kami. Yang kedua, meletakkan pelanggan sebagai keutamaan pertama kami. Dan yang terakhir, menjadikan donat sebagai cinta abadi semua. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Kak Chair iaitu pengurus, Kak Ni di bahagian kewangan, Kak Fik, Kak Su dan Kak Yan di bahagian operasi serta Kak Nap dan Kak Je di bahagian pemasaran. Hi, I'm Shahira. So I will continue our presentation with customer segment, iaitu segmen pelanggan. So yang pertama ialah demografi. Sasaran pelanggan kami merupakan pelajar dan staf universiti berumur lingkungan antara 18 hingga 30 tahun, berjantina perempuan atau lelaki, bertaraf pendidikan diploma atau ijazah sarjana muda dan terdiri daripada semua bangsa. Okey, seterusnya geographical characteristic. Pelanggan kami kebiasaannya tinggal di dalam asrama atau sekitar UNIZA. Rata-rata mereka masih belajar di UNIZA atau UMT dan ada juga yang bekerja sebagai kaki tangan UNIZA. Untuk psikografi, sasaran kami adalah seseorang yang bergaya hidup sederhana kerana donat kami mampu milik. Pelanggan tersebut perlulah memiliki social media kerana majoriti promosi yang dibuat dan dihebahkan melalui social media OB. Kemudian mereka mestilah mempunyai liputan internet yang bagus kerana kami sentiasa update perkembangan perniagaan kami melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Untuk behavior, fans merupakan orang yang sentiasa mengikut kami di Instagram post dan story, Facebook story dan sebagainya. Dan mereka tertarik dengan cara kami menyusun posting kemudian berminat untuk membeli dengan kami. Bagi pelanggan dari database, pelanggan ini merupakan sasaran pelanggan yang maklumatnya ada pada kami sebagai contoh rakan sekelas, rakan sekelab dan juga staf yang dikenali. Dan lastly, untuk custom audience, pelanggan ini merupakan sasaran pelanggan yang kami target which is yang tiada maklumat personal tapi menjadi targeted customer kerana mereka merupakan pelajar di UNIZA maupun UMT. Okey, seterusnya value proposition iaitu tawaran nilai. Unique Selling Proposition USP, kami menjual donat mini premium dengan harga berpatutan. Kami turut menawarkan variasi pilihan perisa dan juga variasi harga. So next slide, ini merupakan pilihan harga. Ada box of 6 berharga RM4 dan stick of 5 berharga RM3. Untuk feature advantage benefit pula, FAB, kami menawarkan nilai tinggi, reka bentuk donat yang menarik serta bungkusan yang kemas dan bersih. Bagi points of parity, POP, kami menggunakan kemahiran sedia ada di kalangan ahli kumpulan kami sendiri untuk membuat donat menggunakan resipi rahsia. Untuk points of difference, POD, kami menawarkan kepuasan kepada pelanggan serta menghantar pesanan secara bersemuka. Okay, last ni, unique value proposition. Okay. Ada di antara kami yang berpengalaman dalam bidang pembuatan makanan.
dan majoriti kami berpengalaman dalam bidang pemasaran produk. Kemudian perkhidmatan kami tidak terhad kepada pembuatan makanan sahaja. Kami turut menawarkan khidmat nota pesanan secara percuma kepada sesiapa yang berniat memberi kejutan kepada kenalan mereka. So, I will pass to next presenter. Hai, saya Farhana. Saya akan membentangkan strategi pemasaran. Yang pertama ialah secara offline. Berikut merupakan risalah yang kami edarkan sewaktu mempromosikan produk kami serta poster yang ditampal di setiap blok Kolej Kediaman. Seterusnya, yang kedua iaitu secara online. Media sosial utama yang dipilih bagi mempromosikan produk kami adalah Instagram. Ini kerana pelanggan kami kebanyakannya pelajar dan lebih gemar melayari media sosial ini. Selain itu, Facebook juga digunakan bagi posting feedback pelanggan di samping mempromosikan perniagaan dan produk kami. Akhir sekali, WhatsApp merupakan channel yang paling banyak digunakan bermula dari pemasaran awal ke proses mengambil tempahan pelanggan serta promosi di kalangan kenalan di WhatsApp status. Seterusnya, penghubungan pelanggan. Penghubungan pelanggan adalah cara kita macam mana kita nak menarik pelanggan baharu untuk mencuba produk kita dan juga cara nak mengekalkan pelanggan yang sedia ada. The first one is customer acquisition. How OB attract new customer? Kami lakukan dengan cara posting di laman sosial. Apabila kita rajin untuk posting pasal produk kita, kebaikan produk kita, pelanggan akan rasa tertarik dan ingin cuba produk kita. Second one is customer retention. Kami menggunakan cara pemberian kad royalty. Setiap pelanggan OB akan mendapat satu kad royalty. Dengan pembelian yang pertama dan seterusnya, kami akan menulis kod yang disediakan. Pada pembelian yang ke-6, mereka akan mendapat potongan sebanyak 50% dari harga asal. Selain itu, kami juga membuat promosi semasa hari perayaan ataupun hari istimewa. Bukan RM4, tapi hanya RM3.50 sahaja. Sepernah Hari Wanita Sedunia, kami telah mengadakan promosi yang sangat-sangat special buat pelanggan kami iaitu dengan pembelian Perisa Blackpink dan Strawberry Frost hanya dengan harga RM3.50 sekotak sahaja. The last one is increase sales. Dengan pembelian 3 kotak dan ke atas, mereka akan mendapat cas penghantaran secara percuma. Hanya 3 pendekatan sahaja yang OB menawarkan yang pastinya dapat menarik pelanggan di masa hadapan. Key partners ataupun rakan utama merujuk kepada rangkaian pembekal iaitu suppliers. Perniagaan kami mempunyai 3 key partners. Yang pertama ialah Donuts Gong Badak. Kami sekumpulan memilih kedai ini kerana mudah untuk mendapat bahan-bahan dengan kuantiti yang besar dan juga harga yang berpatutan. Oleh itu, kami tidak perlu berulang-alik ke kedai ini untuk membeli bahan-bahan jika tidak mencukupi. Key partners yang kedua ialah PXR Gong Badak. PXR Gong Badak ini menjadi pilihan kami kerana sesetengah bahan yang boleh didapati di Donuts itu boleh juga didapati di PXR Gong Badak. PXR Gong Badak ini juga menjadi pilihan kami kerana pasaraya ini berdekatan dengan tempat kami membuat donat. Key partners yang terakhir ialah Mesra Niaga Tok Jembal. Kami memilih kedai ini kerana mudah mendapat bahan-bahan dengan skala yang kecil. Contohnya, mudah untuk mendapatkan tong gas, gula, minyak masak dan sebagainya bagi kerja menggoreng donat dan ia menjadi alternatif sekiranya kami perlu membeli sebarang bekalan bahan mentah dengan kadar yang segera. Kedai ini juga berdekatan dengan tempat kami membuat donat.
Aktiviti pertama OB adalah membuat pemasaran awal dengan menggunakan media sosial sebagai medium utama. Antaranya adalah Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Dengan menggunakan platform ini, kami akan membuat hiburan, memberi tips-tips dan juga membuat promosi atas event-event tertentu. Secara tak langsung, kami juga mempromosi perniagaan kami menggunakan kaedah face-to-face kepada pelanggan berpotensi. Antaranya adalah rakan kelas, teman rumah dan juga pensyarah-pensyarah. Aktiviti seterusnya adalah mengambil tempahan pelanggan, di mana tempahan yang telah kami terima akan dihantar darat ke grup WhatsApp yang dihaskan untuk pesanan pelanggan. Maklumat tempahan yang dihantar itu haruslah lengkap dengan nama, nombor telefon, jenis dan bilangan produk serta alamat pelanggan. Ini adalah bagi memudahkan serta melancarkan urusan membuat hingga proses penghantaran kepada pelanggan. Bagi mendapatkan bahan mentah serta keperluan, kami akan membeli di pasaran atau kedai-kedai berdekatan. Antara sumber utama kami adalah Donut Bake Smart, di mana ia merupakan bakery utama kami untuk membeli bahan mentah serta barang keperluan. Jika Donut Bake Smart tidak mampu memenuhi keperluan kami, barulah kami beralih ke pasaraya berdekatan seperti Maidan Mall. Kemudian adalah proses penyediaan bahan. Bahan-bahan akan disediakan oleh ahli mengikut jadual yang telah ditetapkan, serta jadual ini adalah jadual secara bergilir. Fungsi jadual bergilir ini adalah untuk memupuk sikap kerjasama serta sifat tanggungjawab dalam tugasan yang telah diberikan. Ahli-ahli yang dilantik tadi perlulah menyediakan bahan-bahan mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Setelah bahan-bahan membuat dough telah tersedia dan marikan telah kembang, bahan-bahan itu akan diulis hingga sebati dan lembut. Kemudian dough itu akan ditinggalkan selama 1 jam untuk memastikan dough tersebut kembang tahap maksimal. Selepas dough tadi kembang minimum 2 kali ganda, dough itu akan digilir mengikut tebal yang ditetapkan dan diterap menggunakan penerap donat. Kemudian donat yang diterap tadi akan ditinggalkan seketika untuk membiarkan donat tersebut kembang secantiknya sebelum digoreng. Seterusnya adalah proses menggoreng donat. Setelah donat ditinggalkan tadi kembang, donat itu akan digoreng dalam minyak yang panas sehingga warna keemas-emasan. Setelah itu, donat yang telah masak itu akan ditus lalu dimasukkan ke dalam kotak bungkusan. Kini kita di proses coating dan topping. Coating dan topping donat akan diletakkan mengikut permintaan pelanggan. Kami telah menyediakan 9 jenis topping yang pastinya sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Antaranya adalah Sweet Dreams, iaitu coating white chocolate bersama parutan cheddar cheese, dan Strawberry Fries, iaitu coating strawberry chocolate bersama coklat parut. Bagi proses membungkus pula, donat yang telah selesai dihasilkan akan diletak ke dalam box atau plastik mengikut jenis topping donat tersebut. Lalu kami akan asingkan donat tersebut mengikut jenis penghantaran dan lokasi. Semua pelanggan akan menerima kad loyalty pelanggan yang diselitkan pada kotak masing-masing. Bagi aktiviti delivery pula, kami menyediakan 3 kaedah penghantaran. Pertama adalah menggunakan motor, kedua menggunakan kereta dan ketiga adalah self pick-up di foyer. Bagi penggunaan motor adalah khusus untuk penghantaran kepada pelanggan di luar UNIZA termasuk UMT. Dan charge yang dikenakan adalah antara RM1 hingga RM2 mengikut jarak jauh rumah pelanggan. Kedua adalah menggunakan kereta di mana ia adalah khusus untuk penghantaran ke blok-blok kediaman di dalam UNIZA. Charge yang dikenakan adalah sebanyak RM50 sahaja. Dan yang terakhir adalah self pick-up di foyer. Kadar ini adalah untuk pelanggan yang ingin free COD. Dan yang terakhir adalah pemasaran akhir, di mana semua malam balas pelanggan akan disiarkan ke dalam laman sosial bagi tujuan untuk menarik lebih ramai pelanggan yang berpotensi.
Sumber utama kami yang pertama adalah fizikal, iaitu aset-aset yang digunakan dalam proses pembuatan donat. Aset-aset yang kami gunakan adalah seperti besen, sudip, kuali, dapur, mangkuk penyukat dan lain-lain lagi. Selain itu, kami juga mempunyai kenderaan sendiri untuk membuat penghantaran kepada pelanggan kami, iaitu motor dan kereta. Itu merupakan aset yang kami gunakan semasa proses pembuatan donat. Seterusnya adalah intelektual. Intelektual dalam perniagaan yang kami jalankan ialah logo dan resepi. Logo kami adalah pembentuk donat, iaitu mudah untuk orang mengenali apa produk yang kami jual. Seterusnya adalah resepi. Resepi yang kami gunakan merupakan daripada resepi salah seorang ahli kumpulan kami, tetapi resepi tersebut telah diolah untuk supaya menjadi resepi yang terbaik dan ia menjadi resepi rahsia kami. Dari segi financial pula, setiap ahli kumpulan kami hendaklah menyumbang sebanyak RM50 untuk dijadikan modal permulaan perniagaan ini. Yang terakhir adalah human. Sumber manusia kami merupakan ahli kumpulan kami sahaja. Ahli kumpulan kami terlibat daripada proses awal pembuatan donat hinggalah proses akhir, iaitu penghantaran donat kepada pelanggan-pelanggan kami. Untuk cost structure pula, di sini kami telah menyatakan 3 kos yang terlibat sepanjang perbuatan donat obek. Yang pertama, kos berubah yang terdiri daripada bahan mentah, topping dan coating. Yang kedua, kos tetap yang terdiri daripada utility dan gas dan juga minyak petrol. Dan yang ketiga, kos lain-lain yang terdiri daripada perkakas. Kemudian untuk kos penghasilan donat obek sekotak 6 biji, kos bahan mentah RM1.60 ditambah dengan kos upah RM20 ditambah dengan kos overhead RM20. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM2. Kemudian kos memulakan bisnes pula, kos untuk bahan-bahan RM160 ditambah dengan lengkapan RM30 ditambah dengan alatan RM53. Jadi jumlah keseluruhan untuk kos memulakan bisnes adalah RM243. Jadi modal yang dikeluarkan oleh ahli kumpulan kami berjumlah RM350, iaitu RM50 setiap seorang. Untuk revenue stream pula, bagaimana OB menjana pendapatan? Okey, di sini ada 3. Yang pertama, kad loyalty. Kami menyediakan loyalty card kepada pelanggan pada setiap pembelian dan pembelian ke-6 akan diberi 50% potongan harga. Yang kedua, kami membuat free delivery untuk pembelian 3 kotak dan ke atas. Dan yang ketiga, kami mengadakan promosi yang menarik dan berlainan pada setiap bulan mengikut tema. Sebagai contoh, Women's Day, Mother's Day, Father's Day dan hari-hari lain yang penting. Dari segi strategi pula, di sini ada 2. Yang pertama, variasi perasa yang menarik. Okey, di sini kami ada membuat kepelbagaian dari segi coating dan topping. Bukan itu sahaja, nama kepada setiap donat juga adalah unik mengikut kriteria donat tersebut. Dan yang kedua, slogan dan visual yang menggoda.